untuk membincangkan mengenai penularan berita palsu dan maklumat tidak tepat ketika negara sedang berdepan ancaman virus berbahaya. Kita bersama Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, iaitu pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Baik doktor, ketika dunia sedang bergelut mengenai ancaman coronavirus, ada segelintir daripada kita bertindak melulu dengan menyebarkan berita palsu di media sosial mengenai penularan wabak itu di negara ini. Penyampaian maklumat yang bukan dari sumber sahih dan hanya berasaskan cakap-cakap orang semata-mata secara tidak langsung berjaya menimbulkan panik dalam kalangan orang ramai. Apa sebenarnya yang mendorong mereka bertindak semikian selain daripada cuba untuk menjadi yang pertama menyampaikan berita kepada massa? Dalam negara menghadapi ancaman wabak novel coronavirus, masyarakat mudah menjadi emosi, masyarakat mudah panik kerana daripada dapatan media-media antarabangsa, laporan-laporan yang dikemukakan melihat bagaimana keadaan di Wuhan itu sendiri agak kritikal, di mana lebih daripada 100 kematian dan beribu mangsa telah dijangkiti novel coronavirus yang berasal daripada Wuhan. Jadi apabila ini berlaku, menjadi lazim sesebuah masyarakat akan menjadi panik, masyarakat akan lebih beremosi, dan di mana sistem kognitif mereka akan tidak mudah berada dalam satu elemen konsistensi, dan mereka akan mudah panik. Dan ini diburukkan lagi apabila terdapat rangkaian maklumat, rantaian maklumat yang menggunakan social media yang mengatakan bahawa sebaran coronavirus itu juga kemungkinannya semakin teruk di dalam negara kita. Dan ini dikongsi melalui video-video, pautan-pautan dan berita-berita yang tidak dapat disahihkan maklumat tersebut. Jadi saya menasihatkan para pengguna, masyarakat di luar sana, rakyat Malaysia, supaya lebih konsisten, lebih peka dan lebih tenang dalam menghadapi situasi ini. Kita harus panik, kita harus berwaspada dan berhati-hati, tetapi dalam masa yang sama kita harus jadi masyarakat yang lebih proaktif, di mana yang pertama kita harus memastikan maklumat yang didapati adalah daripada sumber yang sahih, daripada Kementerian Kesihatan, daripada Kementerian Iktiraf. Yang kedua, kita juga boleh melayari ataupun dapat maklumat daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui laman web sebenarnya.my, inisiatif yang telah dibuat oleh SKMM bagi memastikan supaya berita-berita palsu, fake news, berita-berita yang tular dalam media sosial khususnya dapat dilihat dari segi fakta dan kesahihannya tersebut. Baik, saya percaya internetlah yang sebenarnya memudahkan akses kepada landasan penyampaian maklumat. Ia membolehkan penyampaian sebarang info sama ada benar maupun fitnah dilakukan dengan mudah dan tanpa pantauan, dan rakyat mudah percaya sesuatu yang tidak benar. Kita sebenarnya ingin cuba faham di era celik IT sekarang ini, dunia umpama sudah terbalik. Ketika celik menggunakan kemudahan pintar yang ada, namun tidak pula celik untuk menapis dan menganalisis sesuatu maklumat dengan baik. Mungkin ini apa yang disebut dalam teori illusory truth effect. Apabila sesuatu maklumat palsu dimainkan berulang kali, maka manusia akan mula mempercayai berita tersebut. Jadi apa komen doktor? Saya pernah menulis dalam artikel yang disiarkan dalam media perdana dipanggil Interaksi Positif Penawar Racun Media Sosial. Dalam penulisan itu saya menyentuh bagaimana sekiranya suasana kognitif pemikiran masyarakat dalam media sosial berkisar kepada rangkaian ataupun rantaian berita yang dikongsi berbau emosi, sentimen-sentimen yang agak ganas, sentimen-sentimen yang berbau penipuan, sentimen-sentimen yang mengujakan dalam konteks yang salah, maka secara tidak langsung ia akan bentuk satu bentuk environment, satu bentuk persekitaran dalam media sosial itu, di mana maklumat-maklumat yang tidak sahih, maklumat-maklumat yang tidak positif, maklumat-maklumat yang tidak benar akan dikongsikan dengan secara menular dan secara berluasa. Dan ini berlaku akhirnya akan bentuk satu false environment ataupun penterimahan imej palsu di dalam media sosial, di mana manusia akan berlumba-lumba untuk berkongsi berita yang sensasi, menjadi yang terawal untuk berkongsi dan beranggapan bahawa perkara itu adalah perkara yang perlu dilakukan
Ia merupakan satu sistem peradaban perhubungan media sosial yang perlu mereka lakukan dalam era media sosial dan internet tanpa batasan pada hari ini. Jadi ini adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh pengguna-pengguna media sosial apabila mereka terikut-ikut dan dengan rentak dan persekitaran di dalam media sosial itu. Jadi seharusnya perkara ini perlu diselesaikan dengan mewujudkan environment atau maklumat-maklumat yang lebih positif, maklumat-maklumat yang lebih proaktif, maklumat-maklumat yang lebih berkisarkan tentang fakta dan membina peradaban dan ketamudan masyarakat itu sendiri. Jadi kita seharusnya lebih bijak, menapis maklumat, bersikap tabayun dan mula memberi maklumat dan berbentuk positif. Contohnya di dalam kes novel coronavirus pada hari ini, seharusnya kita berkongsi tentang cara-cara pengawasan diri, memberi input yang berguna kepada pihak kerajaan bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini dan mengajak masyarakat untuk mengamalkan sistem kebersihan. Jadi akan bentuk satu interaksi positif yang akan membina persekitaran positif dan akhirnya apabila berlaku sesuatu kes, apabila berlaku kejadian, kita akan lebih menjadi masyarakat pengguna yang mempunyai kognitif yang lebih bersifat positif. Okey, baik Doktor, kita melihat peralihan trend generasi masa kini yang ingin menjadi yang pertama untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang ramai tanpa mematuhi etika yang sebenarnya. Jadi bagaimana dapat kita menghentikan amalan citizen journalism ini sekiranya ia hanya mengundang lebih banyak keburukan berbanding kebaikan? Citizen journalism adalah satu era di mana apabila maklumat-maklumat itu bersifat individualistik tetapi boleh dikongsi dengan amat pantas dengan kemudahan internet tanpa batasan dan kemudahan aplikasi-aplikasi komunikasi media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dan apabila ini berlaku, keterujaan itu akan membuatkan masyarakat pada hari ini menjadi satu masyarakat yang suka untuk berkongsi berita. Malahan mereka juga lebih cenderung untuk membuat berita mereka sendiri dalam pada masa ataupun keadaan tertentu. Jadi citizen journalist ini wujud apabila ada platform yang membolehkan sifat-sifat keterujaan untuk berkongsi maklumat itu menjadi lebih mudah. Dan mereka bukan lagi menjadi salah satu penerima maklumat, malah citizen journalist itu, masyarakat media khususnya pada hari ini, digital pada ini akan mempunyai satu keadaan di mana mereka merasakan mereka juga perlu memberikan maklumat untuk dikongsi kepada masyarakat setempat. Tetapi sekiranya masyarakat itu berbentuk kebajikan, maklumat yang berbentuk membantu negara, membantu komuniti, membantu menambah baikkan persekitaran, ia adalah amat dialalukan. Kerana kita tidak boleh menolak bagaimana aplikasi-aplikasi moden ini membantu meningkatkan maklumat informasi yang berada di sekitar kita. Tetapi yang malangnya apabila keterujaan itu disalahgunakan dan mereka mula menggunakan konsep citizen journalist ini tanpa ada satu elemen yang memberikan ke tahap positif kepada masyarakat. Dan maklumat-maklumat yang berbau negatif ni, maklumat-maklumat yang direka, diedit dan malahan dalam era 4G, 5G yang akan datang, aplikasi-aplikasi berbentuk personalized apps yang boleh kita mengedit maklumat, mengedit suara dan meletakkan gambar-gambar akan lebih banyak. Jadi ini juga akan memburukkan keadaan. Jadi sifat-sifat keterujaan memberikan maklumat ini juga harus dikurangkan, terutamanya apabila membabitkan maklumat-maklumat yang tidak dikenal pasti sumber kesahihannya, kerana keterujaan itu bagus dalam membentuk aspek positif kepada masyarakat. Baik, Doktor, apa peranan sebenar yang perlu dimainkan pihak-pihak terlibat, terutama kementerian, untuk kita menyekat terus penularan maklumat tidak benar ketika orang ramai sedang panik dan bimbang mengenai ancaman coronavirus di negara ini? Bagi mengatasi permasalahan di mana lambakan maklumat-maklumat palsu, rantaian-rantaian maklumat palsu yang dikongsi berhubung dengan coronavirus di dalam negara kita, maka masyarakat pengguna digital harus faham kita mempunyai langkah-langkah
pengawalan kerajaan mempunyai langkah-langkah pengawalan sebagai contoh Akta Komunikasi dan Multimedia melalui Seksyen 233 yang mempunyai peruntukan bagi penyebaran berita-berita palsu dan sebagainya. Jadi masyarakat pengguna digital harus lebih peka dan lebih alert supaya mereka tidak terikat dan tidak disabitkan dengan perundangan-perundangan yang boleh dikenakan sekiranya terbukti maklumat ini boleh mencetuskan elemen-elemen yang tidak sewajarnya dalam negara kita. Jadi pihak kerajaan juga harus mula menubuhkan satu bentuk rangkaian informasi yang lebih tersusun, khususnya meletakkan satu saluran setempat communication center dalam kita menghadapi krisis management hubung coronavirus supaya masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan maklumat. Sebenarnya domai amat berkesan dalam konteks ini, tetapi rangkaian diskusi-diskusi publik, diskusi awam, forum-forum, berita-berita yang terus diberikan melalui segmen-segmen tertentu, infografik, capaian-capaian video pendek daripada sumber yang dapat disahihkan dari masa ke semasa boleh mengurangkan tekanan kepada masyarakat pengguna digital bagi mendapatkan maklumat yang benar, dan ini dapat mengurangkan tekanan-tekanan ataupun elemen-elemen maklumat palsu yang menular pada hari ini. Jadi seharusnya semua pihak harus memainkan peranan bersama di antara pihak kerajaan, kementerian yang terbabit dalam konteks penerangan dan juga kesedaran daripada pengguna dapat membantu permasalahan berhubung penularan isu-isu berhubung coronavirus yang mendapat perhatian kerana tahap keseriusan isu tersebut. Baik, terima kasih Dr. Nor Nirwandi Mat Nordin kerana sudi bersama Khabar Pagi bernama hari ini.